Unta kalau mabuk cinta dia tidak mau makan sampai 40 hari. Kalau dibebankan dengan barang yang berlipat kali ganda, tetap dia akan bawa. Ketika hati dia asyik mengingati kekasihnya, maka dia tidak suka makan dan tidak merasa berat dimuatkan barang berlipat kali ganda. Itulah demi cintanya. Jika demi cinta seekor unta mahu meninggalkan syahwatnya dan sanggup menanggung beban yang berat, adakah engkau telah meninggalkan syahwat yang diharamkan demi kerana Allah? Sudahkah engkau meninggalkan makanan dan minuman kerana Allah? Apakah engkau telah sanggup memikul kebaikan itu? Maka bukan makan ya, maka salah aja tu. Maka pengakuanmu adalah kosong belaka, tidak berguna di dunia maupun di akhirat, di sisi makhluk atau di sisi Khalik yang mencipta. Kan? Jadi makna kata sanggup dia buat apa macam orang mencinta lah kan. Alah dulu ingat tak yang cerita Bobby dulu kan, Pyar kana memene sonata magal kan, dia nyanyi tu kan tak, Masyair tu ni gitu kan. Aku bukan seorang penyair kan, mere tujuku mojuku, bila tengok muka kau, tengok senyuman kau, syairi ya gaib, maka aku jadilah seorang penyair. Mana? Ha. Medusman to ni, aku bukan musuhmu. Magale hasi jab sedekah mene tujuko mojuko dosa dia, maka aku jadilah musuhmu. Ha? Iya, dosa dia, maka aku jadilah sahabatmu. Ya. Tak sanggup dia tinggalkan kekayaan keluarga. Wah, budak lagi. Keluar dia lagi kan, dah mati dah hero tu. Kan? Masa tu keluar apa sampai dia ke apa? Sampai dia berlari. Lepas tu jumpa lagi mah. Mujibiku cekena kan. Takut dia nampak imam tu. Peletum. Kau nak cakap tum kemana? Tak nak tunjuk dek sayang pasal sanggup tinggal semua Nampak tak? Tu belum cerita Laila Majnun lagi. Laila Majnun tu kisah benar, dia bukan dongeng, kisah benar. Sampai kedua-dua mati tapi dia tak ada melupakan Allah pun, tak ada. Betul. Yang cerita Bobby tu ramai tak tahu, bila keluar memang betul Rishi Kapoor keluar betul-betul bercinta dia dengan perempuan tu, siapa nama dia? Dimple Kapadia. Betul ke Dimple? Yalah Dimple lah. Dia bercinta betul-betul kat luar, tapi nak kahwin baru tahu rupa dia beradik. Betul lah tu. Saya pun tahu. Dah saya terbaca kisah, saya kau kaji tu. Oh iya kau, rupanya dia adik-beradik adalah dia ada hubungan lah, hubungan darah macam itulah. Tapi mana nak tunjukkan orang tu bila dia suka sanggup tinggal. Lekor dia. Dia kata dia sayang Allah, tapi lekor drama aku 7 macam mana? Zab dia katakan. Jadi sekarang ni mana dia cinta drama lebih daripada Allah. Macam itulah. Kan? Yang pengantin satu malam pun Nabi kan. Apa tajuk drama? Apa tajuk drama sekarang? Tak tahu cik. Doreh dia tak tahu dia kan. Kan? Jadi mana kata tu dia. Tak berguna di dunia maupun di akhirat, di sisi makhluk, di sisi Khalik. Maknanya cinta kita ni nak jelas dengan pembuktian dan pengamalan kita. Diceritakan dari Ali karamallahu wajhah, dia kata apa? Barang siapa rindukan syurga tentu akan cepat dan suka berbuat kebajikan. Barang siapa takut kepada neraka tentu dia akan tahan nafsunya dari segala keinginan, dan barang siapa yakin akan mati maka tidak begitu selera kepada kelazatan. Ibrahim Al-Khawas radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang mahabbah, lalu dia berkata, mahabbah adalah menghapuskan segala kehendak, membakar semua sifat dan hajat serta menenggelamkan dari dalam lautan isyarat. Makna kata sakdo dia seboh nak ngajar apa yang dia inginkan, maka dia ikut apa Allah khabar lah. Allah sebut itulah. Waktu di peristiwa Isra Mi'raj, kita tengok macam mana Jibril kan bawa Nabi. Jibril dah tunjuk, kau nampak tu Muhammad, apa dia? Itulah Yatrib. Kenapa dengan Yatrib? Tak lama lagi Allah akan perintahkan kamu berhijrah ke sana. Nabi tak ada tanya apa salah, kenapa, apa hal, tak ada. Nabi tak tanya. Sebab apa? Sebab perintah Allah. Semua orang nak masuk syurga, tak ada siapa pun yang nak masuk neraka. Bila sebut syurga, sebut neraka, semua faham syurga macam mana, neraka macam mana.
Kan? Namun tujuan Allah jadi neraka dan syurga tu ada sebab-sebab. Maka bagi mereka yang engkang dengan suruhan Allah, maka disediakan tempat sesaan neraka maha dahsyat dan tidak terperi sakitnya. Sesungguhnya jurang neraka itu terlalu curam dan kediamannya sama seperti 7 tahun perjalanan untuk sampai ke dasarnya. Orang yang kafir, dia punya badan itu nanti Allah bagi gigi dia sebesar bukit Uhud tu. Orang kafir, dia punya gigi dia sebesar Jabal Uhud. Dia punya bahu tu selebar-lebar, perjalanannya berapa puluh hari nak bagi besar badan itu, biar jadi besar macam King Kong tu besar. Kenapa? Supaya bila kena seksa tu dia dapat seksaan yang maksimum, dia tak capek hancur macam itu. Kita ni masuk hancur habis lah, hancur balik, baik lagi. Itu sebab jangan minta alah kita masuk neraka pun lama-lama masuk syurga juga. Senang hati kau. Jangan cakap tak terakhir dah masalah kan? Jangan minta-minta kan? Yang ni tak ada dalam buku lah, saya sambung je kan. Perkara ni dijelaskan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, iaitu pada satu hari kamu berada di sisi Rasulullah SAW, tiba terdengar suara benda jatuh, lalu baginda bertanya, tahukah kamu suara apakah itu? Sesungguhnya Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Baginda bersabda, dia terdengar bunyi jatuh, boom, dengar tak bunyi itu? Nabi tanya, kamu dengar tak? Bunyi apakah itu? Tentu Allah dan Rasul maha mengetahui. Maka Nabi jawab, itu adalah suara batu yang dilemparkan ke dalam neraka Jahannam sejak 70 tahun yang lalu dan sekarang baru sampai ke dasarnya. Tak ada 70 tahun, bayangkan dia punya api itu macam mana. Kita macam ni macam kita lah masak kan. Kita masak, kadang-kadang rokek kat kuali tu macam ni lah, panis kan. Bayangkan masuk dalam tu panis, makin panis 70 tahun. Macam tu lah. Macam mana kau bahalah masuk neraka, lama-lama masuk syurga? Jangan cakap kan, tak terdaya tu kan. Sampai kan malaikat Jibril kata, Allah perintahkan penjaga neraka tu, kau nyalakan, kau bakar neraka ni selama 1000 tahun, daripada warna dia merah sampai jadi putih lepas 1000 tahun. Dibakar lagi 1000 tahun, daripada putih sampai jadi hitam. Malahan kalau terbuka sedikit lubang pintu neraka tu, walaupun sebesar lubang jarum, hancur dunia ni. Mana nak cakap kan? Syurga jangan cakap lah, syurga memang indah. Allah ciptakan yang terbaik. Syurga itu digambarkan cukup indah, penghuninya boleh bersenang lenang dengan pelbagai jenis buah-buahan. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, sesungguhnya syurga terdiri daripada 100 tingkat. Jarak antara dua tingkatnya seperti jarak antara langit dan di bumi, dan Allah menyediakannya untuk orang yang berjihad pada jalannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam surah Ar-Rahman ayat 52, yang bermaksud pada kedua syurga itu terdapat 2 macam daripada tiap-tiap jenis buah-buahan yang biasa dan luar biasa. Ada 2 macam. Makan tu macam tak payah nak gambar mengeletek-ngeletek nyawa dia sedap macam tu Selama ni kita makan buah balah-balah tak nak makan, ni makan lagi. Nak makan lagi. Macam tu. Dan tak ada pun, alah dah kenyang. Tak ada kenyang ada. Makan tak mana poi Makan tak mana poi. Minum arak boleh. Masa tu minumlah arak. Berenang dalam arak tu pun boleh. Dek banyak. Masa tu laki kita nak muka macam Aaron Aziz. Zap. Masa tu lah agak apa yang terbayang ni lah macam tu kan. Selain itu, firman Allah SWT pada surah yang sama ayat 54 pula, yang maksudnya mereka ahli syurga bersenang-senang di tempat masing-masing dalam syurga itu dengan berbaring di atas hamparan-hamparan yang lapisan-lapisan sebelah dalamnya daripada sutera tebal yang bersulam, dan buah-buahan kedua-dua syurga itu dekat kepada mereka untuk dipetik. Ni baring tak payah suruh anak kopi ambil buah tu, tak payah, sini ambil. Nak aizab ada macam tu lah. Tak pernah. Yang saya cerita ni pun, apa yang kita bayang tu pun, dia lagi hebat daripada itu. Macam tu. Jauh lebih hebat. Itu sebab kena ingat. Kan? Hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, syafaatku untuk orang yang melakukan dosa besar di kalangan umatku. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi dah ready syafaat. Dalam banyak-banyak Nabi dan Rasul, kita tengok Nabi kita satu-satunya tak pernah doa, ya Allah kau lingkupkanlah bangsa ni Nabi tak pernah buat. Macam Nabi Musa kan, doa tenggelamkanlah Fir'aun dan tenteranya yang zalim ini, ya Allah tenggelam. Tapi Nabi kita tak pernah doakan yang memburukkan umat dia, termasuk penduduk Taif.
Baling Nabi pun Nabi kata jangan, Nabi kata ke malaikat jangan. Sebab apa? Kuota doa Nabi itu dibawa ke akhirat, bring forward, bawa ke akhirat untuk jadi syafaat. Sebab Nabi tak pernah doa. Cuma satulah, ada satu doa Nabi yang sampai hari ni tak makbul. Ada satu lagi doa Nabi yang tak dimakbul oleh Allah. Apa dia? Menyatu padukan orang Islam. Itu saja. Tak apa dogi benar. Padu ya benar nak bercakap, nak bergaduh. Wahal sama ni. Sama Islam, sama Melayu, sama. Tapi masing-masing ada kepentingan masing-masing. Kalau semua fikir agama selesai. Kan? Tapi itulah dia.